Saya dari segi kita kata dah, doktor nak share pengalaman dulu ke cabaran dulu? Tapi dia sebenarnya sekaligus sebenarnya. Silakan. Kalau saya suka nak cerita cabaran lah sebab untuk pengetahuan Ustaz untuk di Lembah Kelang PPV berskala besar ni sudah mencapai, kalau kita ikut kuadratik ni dah sampai ke peak lah di bahagian pemuncaknya, dan dia dah menurun sebabkan satu kerajaan sudah hampir mencapai target kepada Lembah Kelang seperti mana Menteri YBKJ bagi tahu hampir 96.7% daripada orang dewasa di Lembah Kelang sudah mendapat dos pertama. Alright. So dia akan pergi ke outskirt luar daripada Lembah Kelang. Jadi di sini saya nampak kemungkinan besar peluang-peluang kepada HCO bakal HCO yang lain untuk diberi peluang untuk membuka PPV untuk berikan khidmat, berikan vaksin kepada masyarakat secara percuma. Jadi saya sini pertama sekali saya ingin mengajaklah untuk sahabat-sahabat saya yang berada dalam industri kesihatan untuk mengambil cabaran ini untuk buat yang terbaik. Walaupun memang cabaran ni besar Ustaz, cabaran ni besar. Dia ada beberapa kategori cabaran lah. Pertama sekali cabaran dengan vaksin ni, penerima vaksin kita ni banyak daripada jabatan netizen ni Ustaz. So cabaran dia di situ lah kan. Kita berhubung dengan hablum minan nas kan, berhubung dengan manusia ni macam-macam ujian lah. Ada yang suka, banyak suka. Saya tak nafikan, saya sangat berterima kasih pada rakyat Malaysia yang pergi ke PPV, datang dengan hati terbuka dan mendoakan kita, doa secara langsung, secara tak langsung, menunjukkan terima kasihnya mereka pada kita, ucapan-ucapan itu memang terlalu banyak. Tapi tak nafikan ada jugalah sebilangan kecil saja yang memberi ujian kita anggap itu ujian untuk kita memperbaiki diri lah. Dia nasihat supaya kita, contohnya isu yang paling besar sekali kat PB sekarang apa Ustaz? Ini cucuk kosong lah, cucuk air lah, tak cukup dos lah. Okay, pasal dos saya nak sentuh sikit. Satu, saya nak berikan sedikit pengajaran kepada masyarakat kita, iaitu volume cecair vaksin dalam syringe tu berbeza mengikut brand. Okay, saya bagi contoh Pfizer Comirnaty 0.3 ml. Sebab tu kalau tengok dekat bahu kita bila nak dicucuk ataupun waktu tunjuk syringe memang sikit. Kalau orang lain cerita bila dapat Sinovac ataupun AstraZeneca dia memang 0.5. So dia punya volume lebih besar, lebih banyak berbanding dengan Comirnaty. Sebab tu jangan keliru, kena tahu brand apa yang anda terima. Yang pertama. Yang kedua, di kebanyakan PPV menggunakan satu picagari yang kita panggil sebagai LDV, low date volume. Okay, low date volume syringe. Kalau diperhatikan betul-betul dalam syringe tu, dia punya plunger dia punya dia macam pelocok pun yang tolak tu, rubber itu, dia ada macam jejari supaya bila tolak tu, bila kita masukkan vaksin dalam bahu kita tu, semua keseluruhan vaksin tu akan masuk, termasuk dengan cecair vaksin yang berada di hujung-hujung jarum. Okay? Sebab tu kadang-kadang kita nampak 0.5 tapi ada satu plunger tu terbonjol ke depan. Itulah fungsi LDV tu. Sebab tu jangan keliru, bukan kurang tapi memang anatomi syringe tu begitu, LDV. So kena faham lah tak nafikan ada 1-2 kes yang memang didapati kekurangan vaksin, kekurangan dos dan sebagainya. Tapi secara amnya apabila kita lihat kadar kemasukan hospital ICU orang-orang tua dan juga kategori 4 dan 5 berkurangan, kita dapat buktikan bahawa vaksin ini berkesan dan juga dos yang diberikan itu mencukupi. Itu antara perkara-perkara yang mencabarlah. Yang lain-lain tu daripada segi perubahan polisi dan juga bekalan-bekalan vaksin, kita juga perlu peka terhadap perkara itulah. Dan banyak lagi lah dari segi teknikal tu banyak, contohnya cold chain nak jaga vaksin, perubahan perubahan brand pun ada isu juga. So dari segi teknikal tu banyak, tapi banyak mengajar kita lah. Dan saya ingin menekankan di sini bahawa pusat pemberian vaksin adalah satu perkara yang baru
kan. Bukan selalu kita dapat pandemik yang tak benar kan. Ustaz baru 26 tahun ada pernah dapat pandemik Ustaz? Tak ada kan. So this is first time in lifetime. Lebih sikit pada 26 Sikit insyaAllah. So it is a new thing dalam untuk semua orang, negara maju ke negara mundur ke apatah lagi Malaysia, dia perkara yang baru. Jadi fa'fu anhum wasfah. Mengapakah kita ambil pendekatan untuk kita maafkan dan kita perbaikilah mana kelemahan yang berlaku. Dan untuk HCO juga, kita juga kena ambil pendekatan untuk memperbaiki diri. Betul, ada banyak komplain-komplain yang datang, tapi kita kena perbaiki diri lah. Ambil itu sebagai satu islah untuk kita perbaiki diri. Wallahu ta'ala alam. Doktor, saya ni kalau saya tanya soalan-soalan sensitif sikit boleh ke doktor? Dia tengok sini mana kotak tadi, saya terus leave group je. Dah, kita tanya perkara-perkara supaya masyarakat kita dapat faham. Mungkin doktor boleh explain sikit tentang AEFI tu. Dia panggil apa? AFI ke apa? AEFI tu itulah kesan selepas vaksin. Ada yang kita dengar demam, ada yang kita dengar sakit-sakit badan, tapi saya doktor personally alhamdulillah, syukur pada Allah, terima kasih pada Klinik City yang menguruskan saya Sinovac di Mitek hari itu. Alhamdulillah, saya dan isteri Allah Ta'ala bagi balik tu tak ada apa. Cuma petang tu rasa mengantuk sikit. Saya tidur, bangun sembahyang asar. Alhamdulillah. Cumanya mungkin doktor boleh explain tentang yang masyarakat kita nak faham tentang kesan itu. Adakah mungkin berkait dengan usia? Adakah berkait dengan history badan seseorang itu? Mungkin doktor boleh share. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan adverse effect following immunization, AEFI, dia macam tu lah, seperti mana saya bagi tahu tadi, dia bergantung pada brand, jenama vaksin. Sebab lain jenama vaksin, lain teknologi yang digunakan. Seperti mana kita tahu, Comirnaty Pfizer menggunakan teknologi mRNA. Kalau AstraZeneca menggunakan adenovirus, dia sebagai transporter kepada protein COVID-19 tu. Jadi kalau nak ceritakan pasal AFI ni, dia of course kita akan bahagikan kepada acute, subacute dan chronic, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan jangka masa panjang wallahu ta'ala, sebab kita pun baru saja roll up kepada pemberian vaksin ni. Tapi untuk jangka masa pendek, setiap untuk bertawan semua, kalau saya menjaga pusat pemberian vaksin di contohnya, apa sahaja AEFI yang dikategorikan kepada AEFI dan dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dia akan kembali pada kami supaya kami dapat buat siasatan. Adakah berlaku kekurangan dari segi mungkin cold chain tak dijaga ke, ataupun aseptic teknik kurang ke sebagainya. Tapi buat masa sekarang, untuk pengetahuan semua, saya penerima vaksin AstraZeneca. Jangan kata saya tak vaksin. Ada orang kata ni cucuk orang di sini, kita cucuk. Tak. Saya semua AstraZeneca, alhamdulillah. Sebab kita masa buka tu, sebab ni masa tu kita tak tahu lagi kita dah dapat pusat pemberian vaksin. Kita pun tak dapat lagi temu janji kan. Saya bukan anti vaksin, tapi mungkin vaksin yang anti saya. Asal tak dapat appointment ni. So kita duk check. Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk kerajaan buka hati untuk buka peluang AstraZeneca. Kita pun tak berfikir, kita tekan. Alhamdulillah saya terima AstraZeneca. Untuk AstraZeneca, seperti mana yang kita sedia maklum, awal-awal dahulu, awal bulan 4 itu, masa kita nak memperkenalkan kenapa AstraZeneca dikeluarkan daripada mainstream, daripada PICK, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, sebabkan oleh satu laporan seperti di UK, yang AstraZeneca boleh menyebabkan kita panggil trombosis, darah menjadi beku. Walaupun platelet tu rendah, tapi darah tu menjadi beku pada waktu tu. Tapi tidak terlalu serius sehingga menghentikan program vaksinasi AstraZeneca. Jadi untuk Malaysia, untuk AstraZeneca, saya tumpu kepada UM lah, sebab UM dapat laporan kepada saya. Setakat ni daripada
180,000 dos yang kita keluarkan, satu sudah berlaku. Okey, ini tak dapat nafikan berlaku trombosis tersebut, dan kali dah dilaporkan dan sedang diteliti lagi. Selain daripada tu, kalau kata Dr. Ali, alhamdulillah okey, zaujah saya pun alhamdulillah okey, mak ayah saya pun semua AstraZeneca pun alhamdulillah okey. Jadi berkenaan dengan AFI, kita tidaklah mengatakan vaksin ini maksum daripada apa-apa kekurangan, ini berlaku. Maka Panadol pun kalau lebih daripada yang disyorkan, rosak hati kan, tu Panadol. Apatah lagi benda yang kita injek dan sebagainya, ada kekurangannya. Dan alahan yang teruk ada juga berlaku. Alahan yang ringan-ringan pun banyaklah, setakat gatal-gatal kulit, dan ada yang satu lagi alahan Ustaz, kena jangan dilupakan alah kepada jarum Ustaz. Alah jarum ni lagi banyak Ustaz. Ubat tu ni tak alah, jarum tu belum tengok jarum lagi dia dah pingsan. Yang dah cucuk pingsan lagi ramai lah. Dia pitam, kita panggil vasovagal attack. Itu memang berlaku. Vasovagal attack itu memang kerap berlaku. Dan dia spontaneous, jatuh pingsan sekejap, lepas tu bila kita cek darah, tekanan darah semua okey, dan bila kita bagi minuman manis sedikit, dia dah okey lah. Rupanya kalau tanya, bukan COVID-19 je, bukan AstraZeneca je yang pitam, cucuk apalah pun, nak pergi umrah pun pingsan juga begitu. So itu yang banyak lah. Yang berat-berat setakat ni terlalu minimum, dan sebab tu kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia terutama sekali bersetuju untuk buat skala besar, dan even AstraZeneca yang saya sebutkan tadi pun sudah dimasukkan semula ke dalam PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, ke mainstream. Wallahualam. Doktor, Klinik City tadi ada 33 cawangan seluruh Selangor dan wilayah. Dah bila terlibat dengan PPV ni, klinik-klinik ni tutup ke macam mana doktor? Alhamdulillah, soalan yang bagus Ustaz, soalan yang bagus. Cabaran juga sebab bila buka PV ni kita perlukan tenaga kerja, manpower. Jadi untuk pengetahuan semualah, pada waktu kita mula-mula terlibat dengan PPV ni pun masya-Allah, sebab orang lain tak buat. Pada waktu saya diminta oleh Datuk Dr. Anas untuk buka PV, waktu tu tak ada orang lain buat. Memang saya dengan satu syarikat lagi, kualitas dan sebagainya, kita baru pioneer ni. So apa nak buat, saya dah lah, memang kalau satu lagi saya nak ingatkan pada bakal-bakal HCO lah, anda kena bersedia untuk perkara yang ad hoc dan last minute. Saya contohnya AstraZeneca nak buka berapa bulan, 5 hari bulan 6 5 hari bulan 5 nak buka, 3 hari bulan 5 barulah kita dapat finalize semua, baru dipanggil dapat surat semua. Mitex nak buka 2 hari sebelum barulah kita dapat panggilan, kita baru tahu kita yang kena buat Mitex. Sekincang pun 2 hari sebelum. So semua ni unprecedented. Saya tak nak salahkan mana-mana pihak lah, ini semua cabaran bagi saya. So bersedia untuk ad hoc and last minute. Jadi Klinik City alhamdulillah, saya sangat bersyukur lah, dan saya harap semua tim saya tengok live saya malam ni. Saya menyatakan betapa bangga dan bersyukurnya saya mempunyai anda semua. Saya mempunyai doktor-doktor yang berkaliber dan juga memberikan komitmen yang bagus. Saya punya nurses yang sangat bagus. Saya nak cerita sikit nurses saya, kita panggil clinical exec. Saya ada 5 orang nurse. 5 orang nurse ni sejak daripada bulan 5 sampailah ke hari ini, mereka keluar rumah sebelum matahari naik, dan mereka balik apabila matahari dah tenggelam. Kalau Ustaz jumpa Khairuddin tu jumpa anak dia seminggu sekali je Ustaz. Dia pergi, anak dia belum bangun tidur, dia balik, anak dia tidur. Cuma hari Ahad je saya paksa dia cuti, sebab mereka sangat committed terhadap tugas mereka. Seperti mana doa Ustaz bagi tahu, mereka sangat committed. Sebab saya beritahu tim-tim saya, mereka alhamdulillah mereka ada kefahaman agama yang bagus. Kita rasa ni satu perjuangan yang bukan saja kita nak perjuangkan kat dunia, dan kita harap ni akan berada di mizan hasanat insya-Allah. So dia orang ni pakai mask pun boleh nampak senyum. Wah. Tadi Ustaz yang Mr.
tu, Mr. Rutrapati tu, itu kita punya head of service, customer service. Dia malah latih saya punya staff ni supaya senyum tu ada di mata. Masya Allah. Ya Allah, mantap. Itu yang saya cakap kat dia tadi. Naun ni, kira. Doktor tahu tak maksud dia apa? Oh, tak faham saya. Maksud dia, I love you. Oh, gitu. So, bila ada komit, saya punya group dia orang keluar pagi, balik malam yang di PPV ni. Ya, kalau PPV di UM dan MITEC, kita buka 8 pagi. Bila buka 8 pagi, kena datang pukul 7 pagi lah. Vaksin akan turun pukul 7 pagi sebagainya. Dia keluar rumah pukul apa kan. Dan kita tutup 9 malam Ustaz. 9 malam tu, lepas tu selepas tutup tu orang dah tak ada memang. Tapi kita kena kemas-kemas untuk persiapan tu esok, buat laporan sebagainya. Jadi ini bukan pengorbanan yang kecil lah. Ini bukan pengorbanan yang kecil. Kalau orang kata ni kerana duit itu tidak menjadi nilai. Duit itu tidak menjadi nilai. Ini yang menjadi nilai memang balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila committednya, saya punya tim yang committed seperti itu, alhamdulillah klinik boleh berjalan seperti biasa sebab pengorbanan daripada mereka. Jadi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat saya, tim-tim saya. Semoga Allah Ta'ala balas anda dengan lebih baik insya-Allah. Jadi klinik berjalan seperti biasa Ustaz, alhamdulillah. Oh, klinik berjalan Doktor kata 5 orang nurse tadi, maksudnya 5 orang satu tempat ke apa? Itu rahsia Klinik City. Sebab tu Klinik City boleh buka banyak tempat. Kita ada satu bukan teori lah, satu amalan kita iaitu pemimpin melahirkan pemimpin, train the trainer. So daripada 5 orang ni, bila mereka akan belajar betul-betul teknik-teknik macam nak handle PPV daripada session 1 sehingga session 5, dan mereka latih pula orang lain. Okey, kita Klinik City bila kita buka PPV, kita buka juga peluang pekerjaan untuk orang lain, sama ada clinical atau non-clinical. Kita memang kita gajikan part-timer nurse, part-timer doctors dan juga kerani lah untuk pendaftaran dan juga tulis kad vaksin di stesen 5. So apabila nurses saya tu mempunyai credibility dan juga kemampuan, dia ajar pula orang lain pula jadi urus dia, macam tu lah. Dan mereka akan jadi supervisor dan sebagainya, macam tu. Faham. Maknanya boleh apa ni orang panggil, boleh tugas tu boleh remote lah. Alhamdulillah, boleh Ustaz, boleh. Bagus. Subhanallah. Oh, ni ada soalan yang agak menyayat hati sikit. Yang takut jarum ni banyaknya orang lelaki kan Dr. Ali? Allah Akbar, soalan. Kerudin dah jawab. Wanita pun ramai. Jangan tu Din. Betul-betul. Laki ramai lah. Saya tengok badan bukannya kecil-kecil, sado-sado. Saya punya pengalaman nak cerita kelakar sikit pun ada juga kan. Kita tiba-tiba ada orang menjerit dekat bahagian pemerhatian. Help. Punya ada pingsan. Saya waktu tu jaga bahagian kecemasan dan juga kita ada sick bay Ustaz, bilik kecemasan untuk orang sakit. So kita bawa ke sudah tengok kemain besar lagi orang putih Ustaz, Mak Saleh badan sado belaka, jatuh pengsang sebab takut jarum. Dia kata every time I took my vaccination this will happen to me. So emang laki lah, tapi tak adalah kita kata laki banyak perempuan banyak, dia individual gitu. Ni ada Puan Haslin Hamdan. Dia kata saya sebagai seorang vaccinator selalunya nak kata lelaki dengan perempuan katakan mereka kat jarum sama je. Walau yang datang badan sado atau yang datang pernah bersalin, takut mereka kat jarum sama je. Dia atas individu lah. Doktor pun takut, nurses pun takut jarum. Cucuk orang kemarin 1,000 orang sehari. Bila ke dia aduh lah gitu. Oh gitu. Saya tak lah. Alhamdulillah. Biasalah. Dia ada orang lebih dia kat sini, kurang dia kat sini, lebih dia kat sini, kurang dia kat sini. Biasalah tu. Masya-Allah. Tapi doktor, saya pernah ada pengalaman kat Yaman. Masa belajar buat degree kat Yaman, masa nak buat visa student kan.
Biasa nak buat visa student, kita adalah medical check kat sana. Kat Yaman ni doktor, dia cocok nak ambil darah kita. Dia masuk jarum, dia masuk dalam, dia tak jumpa darah, dia pusing jarum dalam lengan kita tu doktor. Saya trauma betul lah. Cocok dia masuk, Allah sakit. Arak punya kerja. Ni lemak tebal Ustaz. Lemak tebal. Doktor dia cari tu tak kena wayar orang tu. Allahu Akbar. Abang Ustaz. Doktor, mungkin boleh ada juga saya duduk tengok ada juga di kalangan petugas yang kita sebut, kita consider as frontliner lah, yang subhanallah, mungkin dia terkena jangkitan COVID. Mungkin ada yang datang dalam keadaan dia tu ada tak berlaku gitu, yang datang untuk vaksin, dia tu positif, jadi ada petugas yang terkena, mungkin keadaan dia sendiri pun tak tahu yang dia tu positif. Ada tak kes macam tu yang under Klinik Siti? Pengalaman ada Ustaz. Satu, terima kasih kerana Ustaz bangkitkan soalan ni. Saya ingin menekankan kepada masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Okey. Selalunya isu macam ni, mereka tak pasti apakah status swab mereka. Ada yang dah buat swab tapi belum keluar result. Swab disebabkan mereka adalah kontak rapat sebagainya. Bila tak keluar result lagi, tiba-tiba appointment pula hari ni. Lagu mana nak buat Ustaz? Nak pergi ke tak? Kan? Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan juga mempunyai kesedaran kesihatan, anda tidak sepatutnya bukan sahaja keluar pergi ke pusat pemberian vaksin, pergi mana-mana pun tak boleh. Kan? Kalau duduk di rumah tingkat 2 tingkat, kalau duduk level 1, jangan turun ke bawah sebab anda boleh menjangkiti ahli keluarga yang lain sehinggalah anda betul-betul dipastikan negatif. Itu kalau contact tracing lah, itu kalau close contact. Okay? Kalau negatif, then InsyaAllah tak boleh keluar lagi pun sebenarnya, dia kena kuarantin at least sekarang 10 hari sebagainya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, apatah lagi kalau sudah positif. Okay, bila positif, kadang-kadang kalau kita tengok di kita punya MySejahtera, di MySejahtera apps kita, MySejahtera kita akan menunjukkan di profil kita, ni kita punya MySejahtera, jadi macam tu biru pula lah. Ada colour biru ni kan. Okay. Itu sebenarnya status kita lah. Degree screen, of course. Kita ni adakah positif atau tidak. Ada orang walaupun dia positif, belum berubah lagi dia punya profil tu. Jadi menyebabkan seolah-olah dia rasa dia bebas untuk bergerak ke mana-mana, sorokkan gelang dan sebagainya. Berlaku juga di PPV sebab dia rasa mungkin dia dengan vaksin ni boleh sihat COVID ke, wallahu ta'ala alam. Padahal COVID tak boleh baik dengan vaccination kan. COVID vaccination untuk mencegah kita mendapat kejangkitan dan kesan jangkitan lebih teruk. Jadi dia pergi juga di MITEC pernah berlaku, di UM juga pernah berlaku. Tapi ini yang pentingnya pengetahuan klinikal. Kita perlu protect diri kita sebagai petugas frontliners, kita kena protect diri kita. Setakat ni dengan memakai mask dan juga face shield, dan juga kalaulah orang yang positif tu memakai mask, kita berada dalam risiko yang rendah lah, risiko yang rendah untuk dapat jangkitan. Kalau Ustaz pernah terbaca, berlaku di satu PPV, dan PPV tu kalau saya ingat dalam 250 orang petugas dia swab semua positif, menyebabkan terpaksa tutup PV tu untuk sehari dan petugas perlu ditukar. Berlaku juga. Namun kena diingat, apabila kita menjadi petugas di PPV, selalu kita mendapat keutamaan untuk mendapat vaksin. Alhamdulillah, walaupun mereka COVID-19 positif, alhamdulillah semua okey, dan juga dapat menjalankan tugas kembali seperti biasa, alhamdulillah.